Assalamualaikum. Now I will teach you coordinate geometry. So the first one is distance between 2 points from point A to point B. So the formula is distance AB. Distance AB equal to x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Then square root. Okay. So x2 kat sini adalah nilai di sini kita ambil, tolak dengan x1 di sini. Dan jangan lupa kuasakan 2. Tambah dengan y2 tolak y1 kuasa 2. Okay. Contoh. Here's the example. Find the distance between the point P and Q. So dekat sini kita set lah. Yang ni adalah x1, x2. Sorry, x1 dengan y1, y1. Dan yang ini adalah x2, y2. Jadi kita masukkan dalam rumus yang ni. Ini bukan AB lah. PQ kan. So, distance PQ adalah sama dengan ikut formula x2. So, x2 kat sini adalah 4. 4 tolak negatif 2. Okay. 4 tolak negatif 2. Buat kurung besar. Kuasa 2. Tambah dengan negatif 1. Negatif 1. Tolak 7. Tolak 7. Kuasa 2. And then jangan lupa puncakan. Lepas tu sama dengan ni 4 campur 2 dapat 6. 6 kuasa 2 campur dengan negatif 8 kuasa 2 and then puncakan dia. So dapatlah 36 tambah 24. Dapat 100. Punca. So punca 100 adalah 10. So maksudnya jawapan dia adalah 10 unit. Okay, dia punya jarak P ke Q adalah 10 unit. Okay. Okay, kemudian kita masuk. Ini adalah distance between 2 point. Okay. Under geometry. Under coordinate geometry. Ini adalah di bawah tajuk distance between 2 point. So sekarang saya masuk subtopik. Masih lagi di bawah geometri, coordinate geometry, iaitu midpoint between 2 point. Okay, midpoint between 2. Okay, masih lagi di bawah coordinate geometry. Subtopik kedua adalah midpoint between 2 point. Maksudnya titik tengah. Kalau tadi kita belajar distance antara point, iaitu jarak A sampai ke B. Kali ni kita nak dapatkan nilai yang titik tengah pula. Okay. So ni rumus dia, midpoint M. Saya setkan titik tengah sebagai M. Midpoint M sama dengan x1 plus x2 over 2. Y1 plus y2 over 2. Okay, kali ni dia tambah. X1 dengan x2 tambah, y1 dengan y2 dia berbeza dengan cari jarak. Yang mana kena tolak dan dikuasakan dan punca. Yang ni simple je buat macam ni je. Okay. Okay, contoh soalan. Okay, example. Find the midpoint of straight line joining the point A and B. So, midpoint AB adalah sama dengan so kita guna rumus yang ni katakanlah ini x1 x1 x couple dengan y, x1 y1, yang ni x2 y2, jadi x1 campur x2 1 campur 7 bagi 2 and then 6 campur 4. 6 campur 4 bagi 2. So dapat 8 per 2 dengan 10 per 2. Jawapan akhir adalah 4
dan 5, 4, 5. So, titik tengah untuk point AB adalah 4, 5. Kita ada lagi contoh lain. Okay, contoh lain. Given F is the midpoint of the point E dan G. So, F ni yang midpoint kepada point E dan G. So, keadaan macam ni lah. Okay. So, F duduk kat sini. F. And then, E di sini. E dan G. So, F dia bagi 1, -5. G adalah -3N. Dan E adalah M. 2. Okay. Okay, so F ni adalah midpoint dia. Jadi find the value of M dan N. Okay, so dia minta cari value ni N dan M. Jadi, kita guna rumus seperti biasa juga. Okay, kita guna rumus biasa, guna rumus ni juga. Cuma kita set lah siapa jadi X1, Y1, X2, Y2. So, kalau kat sini kita nampak ini yang menjadi ini ya, X1, Y1 dan ini adalah X2, Y2. So, sekarang dah tahu dah jawapan untuk titik midpoint tu adalah F. Jadi kita just tulislah midpoint F. Midpoint F adalah sama dengan X1 plus. No. Tak payah buat X1 plus. Okay, kalau ikut rumus ni lah kan. X1 plus X2. Y1 plus Y2. Yang ni per 2. Yang ni per 2. Okay, so kita pun masukkan value. X1 kita adalah -3. So, -3 campur M. M per 2. Y1 adalah N campur dengan 2. N campur 2 per 2. Okay. So, midpoint F tadi dapat 1 -5 kan? So, tulis je 1 -5. Kat sini boleh buat persamaan. Di mana yang ini adalah disamakan dengan yang ini. Okay, so bolehlah buat -3 plus M per 2 adalah sama dengan 1. Okay. So, kalau -3 plus M saja sama dengan ni darab kan. Dapat 2. Kalau M sahaja 2 campur 3 iaitu 5. Okay, lagi satu. -5 kita samakan dengan yang ini. Okay. So, dapat N plus 2 over 2 sama dengan -5. N plus 2, darab lah dapat -10. N saja -10 tolak 2. Dapatlah -12. Okay. Okay, masih lagi di bawah topik koordinat geometri. Iaitu topik yang ketiga, iaitu equation of the straight line. So, dalam equation of straight line, kita ada lagi topik kecil iaitu x-intercept dan y-intercept atau axis. Okay, for example, kita ada graf ni di mana garis lurus ni dia menyentuh pada paksi y dan paksi x. Okay. Maka titik yang di sini tu kita namakan dia sebagai y-intercept. Kenapa nama dia y-intercept? Sebab dia terpotong pada paksi y. Okay. Bila masa y-intercept ni berlaku, apabila nilai x adalah sama dengan kosong. Jangan terbalik. Ada student confused. Dia ingat y-intercept, y pun kosong. Salah sebenarnya. Bila y-intercept, x kosong. Bila x-intercept pula, okay, bila x-intercept, y pula yang kosong. Okay. Dan ni dinamakan x-intercept sebab dia terpotong pada paksi x. Okay.
Kemudian kita ada y axis dan x axis, di mana axis maksudnya paksi. Okay, ini paksi y, ini adalah paksi x. Okay, so ini contoh soalan. Okay, ini contoh soalan. Given the straight line phi y minus 3x sama dengan 15. Okay, phi y minus. Okay, dia memotong pada paksi x dan paksi y at point A, B respectively. Maksudnya dekat paksi x ni adalah, yang terpotongnya adalah A. Dia set sebagai A. Kan dia cakap x axis at point A. Y axis adalah pada point B. So B kat sini lah. Okay, condition dia lebih kurang macam tu. Okay, find the coordinate of point A dan point B. So dia bagi equation 5y tolak 3 sama 15. Kemudian dia suruh cari point A dan point B. Okay, yang mana point A dan point B terpotong pada paksi. So, caranya adalah add. Okay, untuk koordinat A, add x axis. Dia terpotong pada paksi x. Bila terpotong pada paksi x, maka y adalah sama dengan kosong. Okay, y sama dengan kosong. Kita masukkan dalam equation ini, jadikan y kosong. So, equation asal adalah 5y tolak 3x sama 15. So, bila y sama kosong, masukkanlah 5 darab kosong tolak 3x sama 15. Kosong tolak 3x sama 15. Kalau negatif 3x saja, negatif 3x saja adalah sama dengan 15 juga. X sama dengan 15 bahagi negatif 3. So, dapatlah negatif 5. So, maka point A tadi adalah XY tadi kan. So, kita tahu dah Y ni memang kosong. Taklah kosong. X tadi dah dapat negatif 5. So, dapatlah A negatif 5. Okey, kemudian kita cari B pula. B di mana? At Y axis. Dia bagi tahu. Bila Y axis maksudnya X yang sama dengan kosong. Jadi, sama juga masukkan dalam equation 5y tolak 3x sama dengan 15. Kali ni x ni pula kita jadikan dia kosong. 5y tolak 3 darab kosong sama dengan 15. So, 5y tolak kosong sama dengan 15. 5y saja adalah 15. So, kalau y saja, y saja 15 bahagi 5 dapat 3. Maka, point B adalah xy. So, x tahu dia kosong, tebaklah kosong dan 3. So, koordinat AB adalah 0, 3. Okay, that's all. Kita akan sambung untuk video yang seterusnya. Yang bahagian kedua itu koordinat geometri part 2. Okay, that's all.